Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, semuanya lah sehingga ke hari akhirat insya-Allah. Baik. Pada malam ni kita akan sambung perbahasan kita dalam bab yang keempat, itulah memahami ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada perkara berkaitan dengan salat sunat. Ke surat 621, perkara berkaitan salat sunat. Hari ini kita akan baca berkaitan dengan beberapa salat sunat dan jenis-jenisnya. Yang pertama iaitulah salat sunat witir. Salat sunat witir. Jadi kalau sebelum ni kita cerita tentang salat fardu dan salat Jumaat, kita baca kemudian salat sunat. Okey. Salat sunat witir. Pertama, salat sunat witir didahulukan kerana ni adalah salat sunat yang paling utama, antara salat sunat yang paling utama. Hukum salat witir adalah sunat muakkad yang tidak wajar ditinggalkan dalam apa jua keadaan. Salat witir adalah salat yang dikerjakan oleh seorang Muslim selepas salat Isyak sebanyak 1 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang daripada kamu bimbang akan masuknya waktu subuh, lakukan salat sebanyak 1 rakaat yang mengganjilkan bilangan salat sunat yang telah dikerjakannya. Itu pengertian salat witir, adalah salat ganjil. Perkara yang sunat dilakukan sebelum salat witir. Lakukan salat sunat 2 rakaat sehingga 10 rakaat, diakhiri salat witir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Mana ada 1 rakaat sebelumnya 2 rakaat jadi 3 rakaat witir. Ada 1 rakaat sebelumnya 10 rakaat jadi 10 rakaat witir. Kita akan bahas kejap lagi. Okey, waktu melakukan salat witir. Waktu melakukan salat witir. Okey. Dia tak sebut di sini, pertama jadi ta'rif. Ta'rif witir ganjil. Ta'rif witir ganjil. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah ni ganjil dan dia suka kepada yang ganjil. Kelebihan salat witir sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh imam yang 4, kecuali 4 imam selain An-Nasa'i, itulah Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad, yang disebut sebagai "Innallaha amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humurin ni'am."
Allah dah bagi kepada kamu satu salat lebih baik daripada unta merah. Qulna ya Rasulullah, kami tanya Rasulullah, apa dia? Qala al-witr, salat witir. Salat witir. Sehingga Nabi SAW sangat mengambil berat salat witir, dan baginda melaksanakannya hatta dalam musafir. Waktu duduk rumah pun salat witir, waktu musafir pun salat witir. Nabi tak tinggal salat witir, sama ada dalam musafir ataupun waktu hadir, makna tidak bermusafir. Okay. Ni Nabi, dia punya ambil berat. Kita kalau musafir memang terlupa habis, kan? Tak musafir pun kadang-kadang lupa. Dan Nabi SAW pernah mewasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihain. Nabi pesan kepada Abu Hurairah supaya jangan tidur sehinggalah berwitir. Sebab Abu Hurairah ni dia tidur dia lewat, dia duduk sibuk dengan hadis, sehingga Nabi SAW pesan kepada dia jangan tidur sehinggalah dia witir. Begitu juga Nabi SAW mewasiatkan Abu Dzar dalam musnad, dalam Sahih Muslim, supaya berwitir sebelum tidur. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi memberikan satu peringatan yang keras kepada siapa yang meninggalkan salat witir. Nabi kata, "Man lam yutir laisa minna, falaisa minna." Siapa yang tidak berwitir, maka dia bukan dari kalangan kami. Sebab tu khilaf ulama dalam bab witir ni besar. Okey. Sampai ada yang mengatakan dia wajib. Salat witir ni wajib. Dalam mazhab Hanafi ke tak silap. Tapi jumhur ulama menyatakan dia sunat muakkad. Hukum dia, jumhur ulama mengatakan dia sunat muakkad. Tapi Syekhul Islam rahimahullah kata, siapa yang bangun qiyamul lail, wajib baginya salat witir. Mana kalau tak bangun, tu tak apalah, sunat je. Tapi kalau dah bangun, mesti salat witir. Itu kata Syekhul Islam. Ibn Taymiyah, sebab Nabi kata, dia kata sebab Nabi pesan, ij'alu akhir salatikum milal lail witra. Jadikan salat witir, salat terakhir dari salat malam adalah salat witir. Okey. Boleh, lepas isyak selalu. Waktu kita akan baca waktu. Lepas tu kita bagi tahajud, kena buat witir lagi lah. Tak. Nanti kita akan baca. Hukum berwitir 2 kali, tapi oleh kerana soalan dah tanya dah tadi, kalau kita dah witir sebelum tidur, bangun tidur tu perlu witir sekali lagi, tidak boleh, sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, la witrani bilailah, tidak ada witir dalam 2 witir dalam 1 malam. Dalam hadis kata lain, Nabi memberatkan kita witir ni selepas isyak, bukan di ujung bangun tengah malam. Tak, dalam hadis memang Nabi kata ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Jadikan salat terakhir dari salat malam kamu adalah salat witir. Tak kira lah akhir salat malam, sebelum subuh lah. Salat tahajud kan salat malam. Habis salat akhir salat tahajud tu penutup dia witir. Cuma Nabi pesan dalam kes Abu Hurairah tu sebab dia biasa sibuk dengan hadis sehingga dia lewat tidur. Bila lewat tidur, dia khawatiri dia bangun tak sempat nak salat witir. Lalu dia witir awal. Okay. Kemudian waktu melakukan salat witir. Waktu melakukan salat witir. Jadi kelebihan dia kita dah sebut tadi, witir ni Nabi tak tinggal.
Nabi tak tinggal. Malah Nabi ancam bagi orang yang tidak solat witir, dia bukan dari kalangan kami. Okey, cuma hukumnya sunat muakkad saja. Kalau kira berat ni tuntutan dia besar. Besar. Waktu melakukan solat witir. Waktu solat witir bermula selepas solat Isyak sehinggalah terbit fajar. Lebih afdal jika dilewatkan sehingga akhir malam, melainkan bimbang tidak dapat bangun daripada tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebut, baginda bersabda, man dhanna minkum alla yastayqidha akhiral lail falyutir awwalah. Man dhanna minkum annahu yastayqidhu akhirahu falyutir akhirah. Fa inna salata akhiril lail mahduratun wa hiya afdal. Sesiapa di antara kamu bimbang tidak dapat bangun ketika akhir malam, salat witir di awal malam. Kalau kamu yakin mampu bangun, maka salatlah pada akhir malam. Hal ini kerana salat di akhir malam turut dihadiri oleh para malaikat, yang demikian itu lebih utama, lebih afdal akhir malam. Tapi syaitan ni pandai, kadang-kadang dia tipu kita. Nak solat lepas Isyak, dia kata lepas akhir malam lagi afdal. Kita pun tak apalah, kita solat akhir malam. Apa? Sedar-sedar tak sempat nak solat. Itu talbis jugalah. Lepas tu kita jalan selamat lepas Isyak solat. Kalau andai kata bangun, solat tahajud, tak ada masalah. Jika seseorang itu tertidur sehingga dia tiba waktu subuh, hendaklah dia melakukan salat witir sebelum salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum walam yutir falyutir." Jika salah seorang daripada kamu bangun subuh, dia belum lagi salat witir, maka hendaklah dia salat witir. Malah disunatkan qada ataupun ganti. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarah." Siapa yang tidur tanpa mengerjakan salat witir atau terlupa, hendaklah mengerjakannya apabila dia teringat. Baik. Jadi waktu dia tadi kita dah sebut daripada salat, selepas salat Isyak sampai terbit fajar, subuh lah, terbit fajar yang kedua. Okey. Berkata Ibnul Munzir, ijma' ulama pada waktu salat witir bermula selepas Isyak sampai subuh. Itu adalah ijma', ya, bermula selepas. Wa kadzalika idza shallal isya jam'a taqdim ma'al maghrib. Hatta kalau dia salat Isyak jamak takdim, kan tadi musafir, sehingga selesai salat Isyak jamak takdim, boleh dia salat witir. Dia kata fa ya bada'u waqtul witir min ba'di tamami salatil Isyak. Bermula waktu salat witir selepas sempurnanya salat Isyak. Jadi kalau dia musafir jamak takdim, waktu maghrib lagi, cuma dia dah salat Isyak, boleh salat witir tak? Jawapan dia boleh. Okay? Kerana waktunya bukan kira waktu dia selepas salat Isyak. Selepas salat Isyak. Dia bukan waktu Isyak dak, dia selepas salat Isyak. Kalau dia salat jamak takdim selepas salat Isyak walaupun dalam waktu maghrib, dia boleh salat sunat witir. Jadi Ustaz, kalau solat witir kan, memang satu rakaat kan, tapi bila kita kadang-kadang terlalai, kita naik dia. Bila dah
Fatihah baru ingat aku buat witir untuk satu rakaat. So macam mana nak continue ke macam mana? Continue 2 rakaat. Continue 2 rakaat lagi. Jadi 3. Dia ganjil. Kalau dia dah ternaik 2 rakaat, cukupkan 3. Okay? Jadi witir. Minimum 1. Maksimum tak ada. Maksimum kejap nanti. Ada kata sampai 11. Ikut riwayat. Jadi kalau tertinggal masih boleh solat. Walaupun azan, tiba-tiba sebelum kita solat subuh tu, solat witir dulu. Solat witir dulu. Berdasarkan saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man nama, kita dah baca tadi, man nama an witrin aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw idza dzakar. Apabila dia tertidur daripada witir atau terlupa, salatlah apabila dia bangun subuh ataupun dia teringat. Okey. Dan ada juga athar daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit. Athar meriwayatkan dari sahabat bahawa mereka solat witir selepas terbitnya fajar. Tiba-tiba kita tak sedar, tengah-tengah solat tahajud ingat tak masuk subuh lagi, tiba-tiba azan subuh. Kan? Berlaku juga kadang-kadang macam tu kan. Kita tengah solat, kita ingat tak subuh lagi, rupa salah tengok jam. Orang buat azan subuh. Alamak, tak sempat solat witir. Apa kita buat? Solat witir dulu. Solat witir. Walaupun dah masuk subuh, solat witir. Sebab asar daripada sahabat ada yang mengatakan mereka solat witir selepas terbitnya fajar. Itulah masalah surah kita ni, kalau solat witir, solat qabliyah subuh tak sempat. Pasal apa? Azan tu qomat terus dia orang ni. Susah kan? Subuh ni banyak benda nak kena buat tu. Baik. Kalau dia terlupa atau terlepas sampai subuh, lepas habis subuh pun terlepas, fayushra'u fi haqqihi an yaqdiyahu ba'da tulu'i syamsi syafa'an fa in kana yutiru biwahidah qadaha thintaini wa in kana yutiru bi thalathin qadaha arba'an. Disebut sini kalau dia terlepas juga, tiba-tiba nak qada selepas terbitnya fajar, dia qada dengan 2 rakaat. Kalau biasa dia solat 1 rakaat, maka dia qada dengan 2 rakaat. Kalau dia biasa solat witir 3 rakaat, dia qada 4 rakaat. Kerana selepas terbit fajar tak ada dah yang ganjil tu. Cuma kalau dia nak qada, dia qada dengan genap. Tak ada lepas pamai duha solat witir lepas pamai duha. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bila tertidur atau sakit tak mampu qiyamul lail, baginda salat dari siang hari 12 rakaat. Okey. Dan sebaik-baik waktu adalah waktu akhir malam lah. Sebaik-baik waktu adalah akhir malam. Okey. Yang 2 tu tak jadi witir juga lah. Jadi sunat biasa. Witir macam mana 2 rakaat? Sebab witir mesti ganjil. Dia tak jadi witir. Tak jadi witir. 1 tu yang witir.
dia kalau kira merujuk kepada hadis Nabi SAW witir 3 rakaat, 1 salam. Cuma sahabat ambil hadis tadi salatul laili mathna mathna, solat malam 2. Bila takut subuh solat 1. Jadi itu yang kata solat sebelum witir tu boleh kita solat sunat 2, 4, 6, 8, 10. Tapi tutup dengan 1. Sebelum tutup dengan 1, hak lain tu tidak jadi witir. Gitulah. Jadi kalau dia pas isyak, dia solat witir 2 rakaat. Sebenarnya dia belum witir lagi. Dia jadi solat sunat biasalah. Baik. Pertama solat bilangan, yang kedua seterusnya bilangan rakaat witir. Bilangan pertama 1 rakaat. Ini mazhab jumhur. Okey. Mazhab jumhur, solat witir 1 rakaat. Okey, boleh solat 1 rakaat. Lepas solat qabla ba'diyah isyak 2 rakaat, bangkit 1 rakaat witir. Boleh. Jumhur ulama kata boleh. Kemudian boleh solat 3 rakaat. 3 rakaat ada 2 riwayat. Pertama, ada dua cara. Pertama, solat 2 rakaat salam, kemudian 1 lagi salam. Tadi saya sebut berdasarkan hadis Nabi salatul laili mathna mathna. Tapi ada riwayat dari Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan disebut Nabi SAW memisahkan antara yang genap dengan witir dengan salam yang kami dengar. Mana 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Begitu juga ada datang riwayat yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 3 la yaq'udu illa fi akhirihinna. Riwayat Imam Malik, Imam An-Nasa'i dan juga riwayat Imam Al-Hakim, bahawa Nabi SAW salat 3 rakaat tidak duduk tasyahud melainkan pada akhirnya. Jadi tak ada tahiyat awal lah. 3 rakaat tak ada tahiyat awal. Kadang-kadang orang tak biasa, dia ingat 3 rakaat dia tahiyat awal. Ada kan? Sebenarnya tak ada tahiyat awal. Kalau witir 3 rakaat, tahiyat akhir sekali, tak ada tahiyat awal. Okey? Jadi tidak disyariatkan 2 tasyahud dengan 1 salam. Tahiyat awal tadi tak ada. Okey. Yang seterusnya witir dengan 5 rakaat. Witir dengan 5 rakaat. Macam mana witir dengan 5 rakaat? Salat 5 rakaat, tasyahud pada akhirnya. Okey. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah yutiru min dhalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi salat malam 13 rakaat. 5 daripadanya witir. Nabi tidak duduk melainkan pada akhirnya. Mana salat 5 rakaat, tahiyat awal tak ada, akhir je. Kemudian boleh juga salat witir dengan 7 rakaat. Seperti cara pertama, pertama 7 rakaat tu
akhirnya satu salam. Cuma ada riwayat yang kedua mengatakan 7 rakaat, rakaat yang ke-6 ada tasyahud. Dan rakaat ke-7 tasyahud akhir, salam. Ada riwayat sebut Nabi sembahyang 9 rakaat. 9 rakaat. Sehingga Nabi SAW tasyahud 2 kali, iaitu pada rakaat yang ke-9, ke-8 dan ke-9. Ke-8 naik, ke-9 salam. Sebagaimana yang disebut hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi 9 rakaat. Okey. Ada yang kata 9 rakaat. Mengikut riwayat Imam Muslim. Jadi kalau 9 rakaat ni panjang. Kita semayang, tapi macam mana berkatnya waktu masa tu dia? Baca panjang. Lama. Tapi sempat dia solat. Kita ni waktu pendek. Bukan pendek, kita bangun lewat. Baik. Jadi itu bilangan rakaat sebagaimana yang dinyatakan mengikut riwayat-riwayat yang ada. Ada 1 rakaat, ada 3, ada 5, ada 7 dan ada 9 rakaat. 9 rakaat. Okey. Ada dalam riwayat yang sama Nabi solat sampai 11 rakaat dengan sifat yang sama tadi. Okay. Nabi solat sampai 11 rakaat, 9 dan juga 11. Baik. Adapun yang seterusnya, bacaan dalam solat witir. Disunatkan membaca surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun dalam solat sunat yang dilakukan sebelum solat witir. Manakala dalam solat sunat witir pula membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan juga An-Nas. Dan juga An-Nas. Baik. Makruh salat witir berulang kali dalam satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 salat witir dalam satu malam. Mereka yang mengerjakan salat witir pada awal malam kemudian bangun dari tidur boleh mengerjakan salat-salat sunat lain tanpa perlu salat witir semula. Yang ni yang kita sebut tadi. Jadi kalau dia dah solat di awal, tak perlu lagi ulang di akhir malam. Tapi kalau dia solat 2 rakaat dulu witir, kemudian tutup dengan 1 rakaat, kita kata yang 2 tadi jadi solat sunat biasa je. Dia tak jadi witir, sebab witir ni mesti ganjil. Witir mesti ganjil. Dan ada pandangan yang mengatakan sunat untuk solat atau doa kunut dalam witir. Jadi ada yang kata sunat, ada yang kata tak ada. Penulis kita ni kata dua-dua tu jawaz, harus. Yang kata tak ada pun boleh, yang kata ada pun boleh doa. Okey. Wa qad ikhtalafa 'amal as-sahabah fi dhalik. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar kata sahabat pun khilaf dalam masalah kunut witir ni. Okey. Sehingga Syekh Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti' dia kata apa?
fayakunu mawdi'ul qunut minas sunanil mutanawwi'ah allati yaf'aluha ahyanan hakadha wa ahyanan hakadha. Jadi kunut dalam witir ni sunat yang kadang-kadang. Kadang-kadang sunat baca doa dan kadang-kadang boleh untuk tidak baca doa. Jadi tidaklah kata solat witir mesti ada doa, tidak. Okey. Bacaan dia boleh doa sebagaimana solat kita hak masyhur. Kunut subuh tu bolehlah. Okay. Angkat tangan dalam kunut witir digalakkan sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Imam Ahmad tentang doa Nabi dalam solat. Okey. Dan ada riwayat ada zikir khusus selepas solat witir. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, pada apa yang dikatakan selepas solat witir. Dia kata kami riwayatkan dari Sunan Abi Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri, Nabi ni bila dia bagi salam dalam solat witir, dia akan baca apa? Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dalam riwayat Ibnu Sunni 3 kali. Kita baca waktu bila? Solat tarawih. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Sedap bunyi kata. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Bahasa salat tarawih pula malam ni. Sebenarnya tidak waktu salat tarawih je. Yang diriwayatkan dalam disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, sebagaimana riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Nabi ni bila selepas salat witir dia akan baca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Bukan Ramadan je. Mana? Okay. Lepas salat witir baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Baru ni solat Jumaat dapat telur. Orang ni solat witir tak tahu dapat ke apa lah pula. Banyak dah sunat Subhanal Malikil Quddus pun kita tak buat. Okey. Baik, itu beberapa perkara yang kita dapat sebut dalam solat witir, dalam perkara solat witir. Okey. Adapun okey, sama ada 3 kali. Ada juga Nabi SAW sebagaimana riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Nabi SAW kata dalam akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ada yang baca doa ni waktu doa qunut. Okey. Bagaimana riwayat At-Tirmidzi. Jadi banyaklah benda-benda yang kita boleh review balik tentang solat sunat witir kita ni. Naam. Ya. Yang Ustaz baca tadi tu. Ada orang baca lepas solat. Zikir. Boleh. Itu doa umum. Boleh je kita nak baca doa mana-mana. Cuma riwayat ni kata ada Nabi baca waktu dalam solat witir. Okay, kalau kita nak guna doa tu di luar daripada solat witir pun boleh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Baik. Jadi tinggal lagi nak buatlah, minta taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ni boleh melaksanakannya. Bila kita tahu benda ni sunat, tapi kita ni bila sunat tak berapa sungguh nak buat.
Kalau orang kata benda wajib, kalau mazhab Hanafi kata wajib, siapa dia mazhab Hanafi ni dia ada beza antara fardu dengan wajib. Ni solat fardu tapi hak sunat ni wajib. Ada juga. Wajib lain daripada fardu. Jadi dia kata solat qabliyah subuh wajib. Hatta kalau dia pergi semayang lewat orang semayang dah, ada juga dia semayang qabliyah subuh dulu. Salah lah kita kata gitu, cuma dia sungguhnya nak solat qabliyah. Kan? Kalau witir ni tak tidur dia selagi tak solat witir, pada dia memang wajib. Kita yang disebut mazhab Hanafi wajib tu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang hampir-hampir wajib. Hampir-hampir wajib. Jadi perbezaan pada istilah, tapi nak sebut tuntutannya yang paling utama. Ya. Ha. Tambahan ni tak jumpa riwayat ni. Wallahu ta'ala alam. Yang ada subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Adapun subuhun quddusur rabbuna rabbul malaikati war ruh, yang tu doa dalam sujud. Doa dalam rukuk dan juga sujud. Ha? Subhanal malikil quddus itu. Ha? Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, itulah. Yang tu ada riwayat tapi bacaan dia dalam sujud dan juga rukuk. Hisnul Muslim ada. Dan untuk baca doa subhanallah, dan disebut salat witir ke? Setelah salat witir. Baik, kalau Hisnul Muslim ada tu, kita kena cek balik, takut saya tertinggal riwayat tu, wallahu ta'ala alam. Tapi bolehlah, kalau apa yang disebut riwayat mana tu? Wallahu ta'ala alam. Ya, kita tengok je. Wallahu alam. Kalau ikut dalam fatwa Syekh Saleh Munajjid ni pun, dalam Islam QA ni, dia membawakan beberapa riwayat pun dia sebut sini, dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi, dia kata Nabi SAW apabila salam, Nabi kata subhanal malikil quddus 3 kali. Subhanal malikil quddus 3 kali. Hatta Imam An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar pun 3 kali subhanal malikil quddus. Adapun tambahan dia tu, kalau mengikut kepada tahqiq tu, kalau ada, wallahu ta'ala alam, boleh ikut dia lah. Saya setakat hak ni kita baca yang ada depan kita ni, wallahu ta'ala alam. Okay? Yang rukuk dan sujud tu, Subuhun quddusur subhanallahumma rabbana wa bihamdihi Allahumma firli subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Yang tu yang kita kata sebut dalam rukuk dan sujud. Tapi sekarang ni yang Izham tanya tadi, selepas solat witir, kita subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbul malaikati war ruh. Kan? Wallahu ta'ala alam.
Tambahannya dalam riwayat Zadul Ma'ad, kalau dia kata riwayat ni ada tambahan dan yang sahih daripada Syuaib Al-Arnaud, bolehlah baca wallahu taala alam. Cuma riwayat asalnya sebut subhanal malikil quddus 3 kali. Subhanal malikil quddus 3 kali. Rabbil malaikati warruh ada tambahannya mengikut riwayat Ad-Daruqutni. Okey. Daruqutni. Disambung membaca Rabbul malaikati warruh. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dia kata tu, kita cek baliklah, insya-Allah. Apa-apa kalau dia baca Subhanal Malikul Quddus 3 kali, sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita berhenti setakat solat witir ya malam ni. Kita detailkan solat witir ni, mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang kita sebut tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.